remember balik sejarah apa nama dia yang buka Pulau Pinang ni? Apa Brown hamba Allah tu? Masa dia masuk ke Pulau Pinang, orang Melayu ni muka bersih. Muka orang Melayu bersih, janggut tak simpan. British saja orang Melayu. British saja, askar, polis tak boleh ada janggut. Habis tinggi ada misai, tebal tak boleh. Britishnya aja. Tapi zaman Jepun, orang Melayu boleh simpan janggut. Zaman British, nak masuk askar tak boleh simpan janggut. Apa kata Council British? Membezakan orang yang tuan punya tanah ayak dengan komunis, dia kata. Simpan janggut ini komunis. Yang berani simpan janggut, yang tak tahu apa-apa, mai daripada India, haknya buka Kapitan Keling, mereka ni semua main dengan janggut. Barulah orang Melayu yang tak terikat dengan kerajaan ni simpan janggut. Yang terikat dengan kerajaan, ustaz pun tak simpan janggut. Dan trend itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Pasal apa dia kata? Kemas. Simpan janggut ni selekeh. Ada orang makan dengan janggut-janggut. Orang gila parah. Kemas. Semua orang kerajaan baju mesti bau dalam. Kemas. Jubah tak boleh pakai. Jubah tak kemas. Serban tak kemas. Tengok. Tok Janggut. Nama pun Tok Janggut. Punya dia seorang simpan janggut. Sampai orang baru Tok Janggut. Kalau ramai simpan janggut, orang tak panggil Tok Janggut. Betul tak? Sistem dia macam tu. Subhanallah. Sangat merosakkan penjajahan ini. Merosakkan identiti, merosakkan maruah, dan merosakkan bangsa, dan merosakkan tanah. Lebih merosakkan pengisian daripada hari-harinya Allah bagi ini tidak dikembalikan pada Islam. Lebih merosakkan. Sangat merosakkan. Pasal itu di belakang takbir 1957. 1957. Hak ni saya tidak ada fakta, saya sebut saja. Saya tak ada fakta. So kalau orang tanya, goyah sikit lah. Tapi hak ni saya hanya dengar telinga saja orang tua-tua bercerita. Tarikh 1957 nak raya merdeka tu pun diberi oleh Abdullah Fahim. Siapa dia Abdullah Fahim? Mufti mula kerajaan Pulau Pinang. Siapa dia? Juga seorang ulama. Tarikh itu pun, tarikh nak menjerit pun minta daripada para ulama. 1957. Yang kata bukan ulama ni punya tak erti sampai setara tu. Tak erti. Ulama ni bijak. Zaman British belum masuk, geografi belum diperkenalkan, tetapi ulama telah ada ilmu nak menentukan puasa dan raya. Melihat ke langit, ilmu falak. Ilmu inna fi khalqis samawati wal ard. Peredaran langit dan bumi menjadi tanda orang-orang yang berakal. Ulama tak tahu geografi. Kalau tanya kepada Tok Kupaloh, dia tak tahu geografi. Tetapi satu Kuala Terengganu nak puasa, cari Tok Kupaloh. Satu Kuala Terengganu bila nak puasa, cari Tok Janggut. Ilmu apa? Ilmu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tengok, dia tahu bila puasa, bila nak raya. British tidak ada ilmu ini. Dia rosakkan ilmu falak dengan nama geografi. Dia beritahu bumi ni bulat. Dia beritahu. Carilah ulama sunnah seorang yang kata bumi ni bulat, tunjuk saya. Tidak ada. Melainkan bumi ini disifatkan oleh ulama seperti mana Allah sifatkan dia di dalam Al-Quran. Itu ulama. Tapi orang putih dia bagi kacau benda ni. Dia bagi rosak. Sampai garis tengah-tengah dunia ni nak menentukan hari cuaca dalam dunia ni, British juga yang letak, orang putih juga yang letak. Sedangkan Islam ada ilmu dia. Rosak. Penjajahan ini merosakkan akidah dan agama. Akidah dan agama. Pasal itu di belakang takbir para ulama bangun. Tapi sedih, dalam sebuah negara yang begini hebat, apabila merdeka dicerita, disebut merdeka, seorang nama pejuang Islam di belakang tidak disebut. Bahkan ada jenayah kemerdekaan dalam negara kita ini, jenayah merdeka. Apa dia? Dibuang nama orang yang berjuang merdeka. Siapa dia? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi.
Dr. Burhanuddin Al-Hilmi tak terkenal sejarah di Malaysia, tetapi nama dia dicatat dalam sejarah di London. Macam mana benda ni jadi? Macam mana benda ni jadi? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, pak saudara dia seorang ulama besar. Dalam Pulau Pinang ni, ketika itu, siapa tak ada kitab Al-Um? Pak saudara dia ada kitab Al-Um. Al-Bawai, pak saudara dia. Kebetulan pak saudara dia duduk di mana? Jangan kecil hatilah. Duduk di Jelutong. Jelutong dulu, bukan Jelutong lah. Jelutong lah sama dengan Singapura. Jelutong dulu. Jelutong dulu. Al-Bawai. Apabila saya tengok sendiri gambar ini, orang lain tak ada kitab Al-Um. Pak saudara dia seorang ada kitab Al-Um. Pak saudara dia sangat ulama. Anak Melayu yang bijak, yang mengaji di luar negeri. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Nama dia dipadam daripada orang yang menuntut kemerdekaan dalam negara kita. Dalam sejarah kita tak jumpa nama dia. Bahkan dia terkenal dengan haluan kiri dan dia dikatakan orang gunung. Saya habang tadi, siapa dia orang gunung? Adalah orang Islam, orang kita yang tidak bersetuju dengan British. Setelah British guna mereka lawan komunis, British guna bintang 3 lawan Jepun, lepas tu guna orang Melayu lawan komunis, lepas tu cop orang Melayu pula komunis, mereka kena lari masuk hutan. Masa mereka masuk hutan, orang tua-tua boleh cerita kat kita apa dia? Dalam hutan terdengar azan. Komunis ke mereka? Samsiah Fakir sebelum dia mati, orang pergi ziarah dia di hospital. Masa orang ziarah dia hospital, dia peluk Quran, dia baca Quran dan dia guru Quran. Kawan yang kata Samsiah Fakir itu komunis, kawan tu Lambia Kundi pun tak apa. Kawan yang tuduh Samsiah Fakir komunis, Lambia Kundi pun tak apa. Subhanallah. Rashid Maidin yang dikatakan komunis, mengaji Matla'ul Badrain. Siapa mereka ini? Kita tak kenal. Mereka menyumbang di belakang takbir. Man Indra ni siapa dia? Tak apa, tak penting. Yang penting dia bukan mama. It's not important to me. Tetapi kalau dia berjasa, satu dosa kita tak kenang jasa dia. Salah. Seperti mana Akib Negara kata. Mula Akib Negara kata apa? Man Indra ni komunis. Lepas tu Akib Negara kata apa? Sumbangan dia terlalu kecil untuk diangkat sebagai tokoh merdeka. Mula dia tolak total. Lepas tu dia kata ada sumbangan tapi kecil. Kalau zaman hari itu jangan cakap kecil besar sumbangan. Sehingga ada orang hari itu sumbangan langsung tak bagi. Kerana takut kepada risiko yang akan diterima. Bunuh, berpisah dengan keluarga. Kecil tak penting. Yang penting dia daripada orang yang menyumbang untuk negara, bangsa dan agama, kena beri penghormatan pada dia. Kenapa? Kerana kita belajar disiplin daripada ayat 10 surah Al-Hasyr. Antum sebut apa pun berkaitan dengan jasa, ayat ni tak boleh lupa. Walladzina ja'una min ba'dihim. Orang yang datang selepas orang yang berjasa. Apa mereka buat? Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kerja mereka mendoakan orang yang menaburkan jasa. Sebelum orang bercakap hal merdeka, satu benda yang wajib dia kena buat, apa dia? Mendoakan kepada pejuang kemerdekaan. Sebelum nak pergi raya merdeka, merdeka, merdeka. Jangan nanti Zat. Jangan duk raya nanti Zat. Kita telah berdiri di atas darah orang. Sebuah merdeka artinya sebuah perjuangan. Darah orang dah makan. Orang yang mati untuk bagi jalan pada kita ini, wajib kita doakan mereka dengan satu doa, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Cukup. Tak tahu nama pun tak apa. Mana boleh kita ingat semua nama? Nama pak kita punya tok pun kita tak ingat. Ingat? Samsul bin Mansur. Mansur bin apa? Tak tahu. Mansur Al-Boyan. Betul tu bukan Tuhan. Tak boleh ingat. Tak boleh ingat.
Tak boleh ingat nama orang. Yang jelasnya mereka berjuang untuk negara ini, berilah sedikit doa pada mereka. Tapi tak ada. Tak ada. Sorry to say, member the Muslim, pemimpin hari ini tak mengenang jasa orang dulu. Jasa orang dulu orang tak kenal. Dan kita pun tak cerita, mana nak cerita, kita pun tak tahu. Maka saya suruh antum buat satu kerja. Pergilah ke kedai buku sekolah. Belilah buku sekolah sejarah, buku sekolah tingkatan 3, tingkatan 4. Tercatat apa yang sedang saya cerita ini. Beli buku sejarah tingkatan 3, tingkatan 4. Ada yang sedang saya cerita. Nama Abdul Rahman Limbong, nama Tok Janggut, semua ada. Semua ada. Mendukacitakan apabila kita baca sejarah Islam Tanah Melayu, juga buku dipakai oleh budak-budak SPM. Bila kita baca sejarah buku ni, kita terpaksa menerima hakikat sejarah telah dipalsukan. Sehingga kan kita nak cari kebenaran, kita kena rujuk sejarah itu kepada orang bukan Islam, orang Barat. George Robert. Kena cari orang ni. Apa tujuan nak cari? Nak tanya Tanah Melayu ni punya cerita lagu mana? Orang putih yang cerita benar-benar main kat kita. Na'udzubillah. Sangat mendukacitakan. Bila kita rujuk kepada ni profesor ni semua ni, macam tadi dia bagi tahu, mana ada biasa mereka, mana ada biasa kena jajah. Habisnya kena penampak makan ubi kayu tu apa? Habis kalau negara ni tak pernah kena jajah, yang 54 tahun ni apa dia? Menatang apa? 54 tahun betul tak? 54 tahun sambutan merdeka dah 54, sambut apa? Sangat mendukacitakan. Kesemua ini saya boleh kata satu perkara, tidak diasaskan kepada Islam. Sedangkan ingat balik, saya ulang perkataan Tok Janggut kepada Sultan Terengganu, mereka inilah yang telah meruntuhkan kerajaan Islam Osmaniyah Turki. Mereka datang ke negara kita. Mereka datang ke negara kita. Di atas itu Tok Janggut keluar menentang penjajah. Jepun menjajah kita tahu. Bintang 3 jajah kita tahu, tapi orang putih jajah kita tak nampak. Sampai hari ini bila hakim High Court nak menjatuhkan hukuman, dia kena pakai rambut putih tu. Saya 2 kali saya masuk High Court nak tengok betul tak betul. Betul. High Court yang depan Padang Kota tu. Satu kes bunuh seorang warga Nepal, tu dia bubur dadah panjang ni. Nak charge kawan tu. Kalau betul, mandatory, hukuman gantung sampai mati. Hari nak jatuh hukuman tu, hakim tu pakai rambut palsu. Rambut tu tak pernah basuh punya rambut. Buah atas kepala. Rambut itu rambut siapa? Rambut Tok Janggut bukan, rambut panjang, janggutnya yang panjang. Inilah rambut orang putih. Kenapa negara kita pakai rambut tu? Kenapa pakai? Muhammadul Law, kenapa jabatan-jabatan agama masih pakai di bawah Akta Tauliah? Itu hak. Ulama telah bantah. Kita kata kita mengelokkan lagi. Mana bagi elok? Menjahanamkan lagi ada. Dahulu majlis fatwa dibuat kerana nak berpihak kepada Muhammadul Law. Orang tua-tua yang tak tahu sejarah kata bagus orang putih, dia hantar Tok Janggut, dia hantar Tuan Guru Abdul Rahman Limbong pergi ke Mekah. Dia tak tahu itu adalah pembuangan daerah. Kena buang negeri. Adalah kubur dia di Mekah. Bagus orang Melayu kata. Orang putih main ni bukan dia jajah, dia buat kat kita jabatan agama. Orang Melayu tak tahu. Dia bagi jahanam agama kita di situ. Yang duduk di situ bukan para ulama, tapi orang yang kena cukok janggut. Orang yang kena cukok janggut duduk di situ. Sunnah tidak ada di jabatan agama. Dari zaman dulu sampai hari ini. Sorry, my brother Muslim kalau saya sebut ini.